Mulakan puji dan tahmid kepada Tuhan, pencipta segala keindahan. Semoga beroleh keberkatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur pada Ilahi, lautan rahmatnya tidak bertepi. Iman dan takwa penyeri diri, membentuk muslim mukmin sejati. Iman dan takwa penyeri diri, membentuk muslim mukmin sejati. Alhamdulillah, kita mulakan puji dan tahmid kepada Tuhan, pencipta segala keindahan. Semoga beroleh keberkatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umat cemerlang menjadi nyata, negara maju aman sentosa. Bumi yang subur penuh barakah, keampunannya mencurah-curah. Bumi yang subur penuh barakah, keampunannya mencurah-curah. Alhamdulillah, kita mulakan puji dan tahmid kepada Tuhan, pencipta segala keindahan. Semoga beroleh keberkatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayahsabu sabu anna al-hubba munkatima ma bayna munsajimi minhu wa muqtarimi, ma bayna munsajimi minhu wa muqtarimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لولا الهوى لم ترق يا رب دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر الباني والعالمين، ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي، به عليك عدول الدمع وسقمي.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر الباني والعلم ولا أرقت لذكر الباني والعلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي به عليك عدول الدمع وسقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. Alangkah indah hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. As-Sunnah juga tidak dilupa, petunjuk sepanjang jalan. Semoga Allah dengan rahmatnya akan meridai kita. Semoga Allah dengan rahmatnya akan meridai kita. Syariat Allah terlaksana, tiada keraguan padanya. Rahmat Allah mencurah-curah, kemakmuran bertambah. Alangkah indah hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. As-Sunnah juga tidak dilupa, petunjuk sepanjang jalan. Semoga Allah dengan rahmatnya akan meridai kita. Semoga Allah dengan rahmatnya akan meridai kita. Pemimpin yang adil, rakyat yang taat, negara aman sentosa. Pemimpin yang adil, rakyat yang taat, negara aman sentosa. Tiada lagi kemungkaran, Allah melimpahkan maghfirah.
kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Mengarah 2 bahagian Halim Islam UiTM Shah Alam yang diraihkan penceramah pada pagi ini Ustaz Hafiz Izwan Haji Nordin. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bersama di Dewan Muktamar 1 Masjid Al-Wasiqbillah Tuanku Mizan Zainal Abidin UiTM Shah Alam dalam program Ceramah Kemerdekaan. Program ini juga dibawakan secara langsung melalui Facebook bahagian Halim Islam UiTM Shah Alam. Jadi insya-Allah kepada yang mengikuti program pada pagi ini, pendaftaran jam latihan akan diberikan pada penghujung program nanti insya-Allah. Jadi tajuk yang diberikan iaitu Ibrah Merdeka, Panduan Kejayaan di Masa Hadapan. Jadi pada pagi ini saya tidaklah keseorangan, bersama dengan saya perkenalkan Ustaz Hafiz Izwan Haji Nordin. Beliau merupakan motivator dan juga atau dipanggil master trainer lah. Saya rasa kita tak mengantuk pagi ini, tapi kalau kita rasa mengantuk juga, saya rasa Ustaz boleh ruqyah kita. Sebab saya tengok daripada biodata Ustaz ni, Ustaz ni merupakan ijazah pengobatan Islam daripada Darushifa. Jadi boleh ni nak halau jin syaitan pun boleh. Jadi kita boleh Ustaz ruqyahkan nanti. Dan di samping itu juga saya tengok Ustaz berpengalaman menguruskan pengurusan jenazah COVID. Jadi insya-Allah untuk program yang akan datang kita boleh jemput Ustaz ni untuk ceramah khusus pengurusan jenazah nanti insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ceramah pada pagi ini lebih kurang 1.5 jam lah. Jadi untuk 1 jam yang awal ni kita akan mendengar perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz, dan 1/2 jam yang kedua tu kita akan buka soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan kita ni, dan kita akan baca soalan daripada Facebook. Jadi kita mengalu-alukan soalan daripada penonton yang mengikuti daripada Facebook bahagian Halim Islam. Jadi
tajuk yang diberikan seperti mana yang saya sebutkan di awal mukadimah tadi, Ibrah Merdeka, Panduan Kejayaan di Masa Hadapan. Jadi Ustaz, kita merdeka lebih kurang dah 66 tahun dah. Jadi 66 tahun ni satu masa yang sangat lama. Kalau kita kerja-kerjaan ni, kita dah pencen 6 tahun dah Ustaz. Jadi memang lama lah kita merdeka. Jadi kejayaan kita yang kita bina selama ini memang dah banyak dah. Jadi dengan tajuk yang diberikan ni, boleh Ustaz kongsikan kepada kita kejayaan-kejayaan yang bakal kita akan dapat pada masa akan datang, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulmatil jahli wan nisyan. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'adna an-nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara moderator majlis yang saya muliakan, Fadil Ustaz Haji Hanafi selaku pengarah Pusat Islam UiTM, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, para pendengar sekalian. Syukur Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat julung kalinya pada hari ini kita dapat bersua muka dalam suatu program bagi membicarakan sempena kemerdekaan. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan ruang dan peluang untuk mencapai nikmat kemerdekaan. Mungkin bagi saya di usia muda ini belumlah sampai 66 tahun. Mungkin dah ada yang lebih 66 tahun. Dah ada yang 70 tahun, dah ada yang sampai sebelum merdeka lagi. Dan mereka mengecapinya dan mendapat kemerdekaan itu dengan penuh kesusahan, dengan jerih payah yang banyaknya pengorbanan yang perlu dilakukan demi untuk melihat suatu tamadun kehidupan manusia dan generasi yang akan datang ini hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan selesa. Kalau kita menelusuri sejarah kemerdekaan yang dilalui pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, kalau kita lihat bagaimana mereka nak mempertahankan negara daripada dijajah Portugis, dijajah Jepun, bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang seperti Datuk Mahathir Lela, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Rentap dan sebagainya, sudah semestinya tujuan mereka itu bukan untuk tujuan peribadi, tetapi tujuannya adalah untuk melihat generasi yang akan datang hidup dalam keadaan aman dan dalam keadaan selesa. Dalam dunia ni kita ada 190 buah negara dan mereka masing-masing menginginkan kemerdekaan, dan tak semua dapat mengecapi kemerdekaan dengan selesa. Ada yang dah merdeka tapi hidupnya, negaranya masih lagi porak-poranda. Ada yang masih lagi berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Negara kita
sudah 66 tahun merdeka. Dan banyak kejayaan-kejayaan yang boleh kita lihat pada hari ini sudah dikecapi. Cuma bagaimana untuk kita mempertahankan kemerdekaan dan melanjutkan kejayaan-kejayaan seterusnya, supaya masyarakat generasi yang akan datang tidak berada pada takut yang sama, dia tidak ada pada tahap yang selesa. Nak kata tahap yang selesa ni, kalau kita tengok sekarang ni, anak-anak muda ni nak menghayati kemerdekaan pun susah. Nak menghayati kemerdekaan tu, kalau nak suruh kibar jalur gemilang tu, Allah Rabbi, nak tunggu percuma. Itu pun tak nak ambil. Nak suruh berdiri dengan lagu negaraku pun susah. Kan ada yang buat tak tahu je, duduk santai je dengan lagu negaraku. Sebab itu, saban tahun dikongsikan, diceritakan tentang penghayatan kemerdekaan ini supaya mereka tahu, supaya mereka jelas, mereka faham apa yang dimaksudkan dengan merdeka itu. Apakah cukup dengan menghayati merdeka dengan pergi ke dataran merdeka? Apakah cukup dengan menghayati merdeka hanya sekadar tengok bunga api malam 31 Ogos? Sudah sebenarnya tidak cukup. Perlu difahami kemerdekaan. Ramai orang nak merdeka. Ramai orang nak merdeka. Merdeka ni maknanya bebas. Mereka nak bebas. Saya ada berpeluang bagi ceramah di penjara koreksional. Saya tengok kat dalam tu, banduan-banduannya kat dalam tu. Semua inginkan kebebasan. Dan kita sendiri pun yang masuk tu rasa tak bebas duduk dalam tu. Masuk-masuk dalam tu banyak sangat prosedur. Kena tinggal telefon, kena tinggal alat elektronik, tak boleh, kunci kereta pun tak boleh bawa. Sebab nak jaga keselamatan dalam tu. Dan kita nak ceramah pun, bila dah macam tu tersekat, benda ceramah, modal semua dalam telefon, habis hajam. Terpaksa lah diorang daripada office bawa laptop dan sebagainya, terpaksa transfer dulu dan sebagainya. Dah lah satu hari pula, line telefon kat dalam tu memang tak ada. Nak kena pergi keluar balik, cari balik, nak masuk balik. Tak bebas. Tak bebas. Duduk kat dalam tu pula, habis-habis ceramah, tengok banduan-banduan tu yang ada tu. Bukan tulis boleh berlari macam kita, habis ceramah, habis balik lah. Semua pakat balik ni tak ada. Duduk cangkung dulu, tunggu arahan daripada warden. Seorang-seorang kira, yang lain dah jalan, barulah diorang jalan. Tak bebas. Apakah kita nak jadi macam tu? Mereka berjuang, orang dahulu berjuang. Mereka dah merasai keperitan bagaimana dijajah dengan orang Inggeris, bagaimana dijajah dengan orang Jepun. Mereka dah merasai. Apakah kita ingin merasai? Sebab itu, kalau kita lihat pada kejayaan-kejayaan yang ada pada zaman sekarang ni, ibrahnya banyak. Ibrahnya sangat banyak. Bagaimana kejayaan ekonomi yang kita dapat pada hari ini. Melihat kecanggihan-kecanggihan yang ada pada hari ini. Sehingga kan negara kita boleh mengadakan jenama kereta sendiri. Wujudnya institusi-institusi pendidikan yang banyak di negara kita. Lahirnya generasi-generasi muda yang berfikiran inovatif, berfikiran yang kadang-kadang di luar jangkauan pemikirannya, sangat-sangat kreatif. Hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi, hasil daripada perjuangan orang yang terdahulu. Dan dalam Islam juga, dalam Islam kita melihat bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW dengan para sahabat untuk mengecapi sebuah nikmat kemerdekaan, pembebasan daripada mereka ini dikongkong, dipulaukan, kemudian mereka pergi berhijrah ke Madinah dan mendapat kebebasan, dan di sana mereka berjuang sehabis baik, sehabis mungkin untuk melihat Islam ini berada pada suatu tahap, pada suatu tempat yang tertinggi. Maka perjuangan mereka itu juga untuk menuntut suatu kemerdekaan
supaya umat Islam pada hari ini selesa beribadah. Kita lihat di tempat-tempat lain, di Palestin, di Syria, di sebahagian di Yaman, ada mereka yang kadang-kadang tidak mempunyai keselesaan yang baik. Nak solat, tiba-tiba ada ancaman bom. Nak beribadah, pergi bekerja, ada ancaman bunuh dan sebagainya. Maka sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah kenikmatan yang ada. Kenikmat, kebahagiaan, nikmat kejayaan, nikmat pelbagai nikmat yang Allah nak bagi hasil daripada apa yang kita syukuri. Seperti hari ini kita syukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang kepada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu ni. Syukur. Bangun pagi kita masih lagi dapat menikmati udara yang segar. Bangun pagi kita masih lagi dapat bergerak. Ada orang tak bangun-bangun lah pagi ni, kan? Ada orang boleh celik mata tapi tangan kaki tak boleh nak bergerak lah. Ada orang boleh bangun tapi bila tak tahu nak buat apa. Maka kita syukur. Macam guru saya tadi, saya banyak pada program-program dalam pengurusan jenazah dan terlibat dengan banyak benda. Orang-orang yang nazak, orang yang dah nak mati. So kita tengok, ya Allah, syukurnya aku, ya Allah. Syukur bila kita tengok keadaan kita macam ni. Syukur bila tengok keadaan aku. Dan bila tengok keadaan jenazah tu kadang-kadang mengetuk pintu hati kita. Kadang-kadang kita jumpa jenazah yang dah sebulan tak diuruskan. Ada jenazah yang saya jumpa seminggu meninggal seorang-seorang kat rumah. Pecah dah. Ulat dah penuh dah. Bila tengok macam tu, ya Allah, aku nanti mati macam mana, ya Allah. Janganlah aku mati seorang-seorang. Ada seorang anak muda, umur 28 tahun, meninggal seorang-seorang kat rumah. 4 hari lepas tu baru jumpa. Itu pun kawan dia baru perasan sebab bau yang sangat busuk. 4 hari meninggal kat rumah. Kulit tu dah habis, hancur dah. Kita nak pegang luruh kulit tu. Maka kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi sekarang. Jangan sampai kita terlupa. Dan kejayaan-kejayaan yang ada, cabaran masa depan untuk kita generasi yang akan datang ni. Bang, kalau terlalu seronok dan tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ni, tidak dihayati dengan sebaiknya, tidak dihayati dengan sebaiknya, ianya akan dirabut kembali. Sebab musuh-musuh Islam ini dia cuba mencari ruang untuk merendah dan meruntuhkan institusi yang ada pada sekarang ini. Mereka cemburu, negara-negara luar ni cemburu melihat kejayaan-kejayaan yang dibina oleh negara Malaysia. Satu demi satu kejayaan yang dibina. Mereka cemburu, dan itulah yang digunakan oleh mereka untuk meruntuhkan institusi ini dengan memberikan pelbagai serangan-serangan di kalangan anak muda. Supaya mereka lalai, supaya mereka leka, jadi malas belajar, jadi tak suka dengan bekerja, duduk rumah saja, jadi tak tahu nak duduk main game dan sebagainya, kan? Kalau orang dulu duduk main game je, macam sama sekarang ni, tak dapatlah kemerdekaan, kan? Orang putih datang, orang Jepun datang, kita layan main game je, tak ada lah, kan? Mudahlah mereka nak jajah, dan mungkin takkan ada kemerdekaan tu. Kita pun tak dapat main game sampai sekarang, kan? Maka sebab itu kita lihat kejayaan demi kejayaan ini, kalau kita nak kekalkan, kita lihat dalam Quran, kan? Dalam Quran Allah dah sebut sebagai orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Allah kata, berjayalah orang beriman. Kita sebenarnya dah berjaya dah. Kita semua dah ada kejayaan.
kejayaan yang ada pada diri kita. Cuma kita nak kejayaan ini, apakah kejayaan ini semata-mata kita nak kejayaan pada dunia ataupun kita nak kejayaan di akhirat juga. Ada orang dia kata nak berjaya, cukup lah aku dapat apa yang aku kat dunia, cukup lah. Kan, hari ni aku dapat naik kereta mewah, aku dapat rumah besar, aku dapat duit banyak, dah cukup lah. Akhirat tu nanti-nanti lah. Ada orang dia nak kejar akhirat je, dunia tak nak. Kan, dia kata buat apa dunia-dunia ni, kan, buat apa sambut-sambut merdeka ni, kan, buat apa cerita merdeka ni, kita kejar akhirat je. Yang penting aku dapat merdeka dekat akhirat, kan, dengan meninggalkan dunia. Ada orang dia balance, akhirat dia kejar, dunia pun dia ambil sikit. Dalam 3 golongan itu, orang yang paling malang adalah orang yang mengecapi kejayaan hanya di dunia sahaja. Kejayaan semata-mata hanya di dunia bukanlah menjamin untuk kebebasan kita dekat akhirat. Malang bagi orang seperti itu. Dalam kitab banyak disebutkan, dalam Quran banyak disebutkan, orang yang nak berjaya dekat akhirat tapi kecundang. Qala rabbi ij'un la'ali atikum a'mal salih. Minta, ya Allah, kalau boleh aku nak dikembalikan dekat dunia, ya Allah. Kembali dekat dunia sebab dia cemburu melihat kejayaan-kejayaan orang yang sudah dikembalikan kepada Allah. Tanya kan, kenapa kau nak kembali kat dunia? Dia kata apa? Sebab aku nak beramal salih. Aku nak bersedekah. Sebab dulu kat dunia aku banyak buat benda-benda, aku kaya tapi aku tak sedekah langsung. Kat dunia aku banyak nikmat kau bagi tapi aku tak pernah pun nak beramal. Aku kejar dunia je. Dalam keadaan selesa aku kejar dunia. Sehingga kan aku lupa. Sehingga kan kita diserukan dengan seruan hayya ala salah pun kita pun tak tahu je. Tapi masing-masing nak dunia. Masing-masing nak mengejar kepada kejayaan dunia. Dan kembali kepada proses mengecapi kejayaan ini, kita kena lihat dalam generasi yang ada pada zaman ini, sistem arus pendidikan yang ada pada zaman ini, jangan hanya tertumpu kepada mengecapi kejayaan akademik. Ada setengah orang dia kata kalau kau tak berjaya, kalau kau tak adalah banyak tak adalah ni, macam mana hidup kau? Macam mana hidup kau nanti? Kalau kau tak belajar begini, tetapi tidak diterapkan dengan nilai-nilai agama. Saya buat research di satu sekolah dengan pelajar-pelajar sekolah menengah. Saya kata dengan cikgu tu, saya nak 50 pelajar di kelas-kelas yang hujung. Saya kata, kelas-kelas hujung. Saya tak nak kelas-kelas depan, saya nak kelas-kelas hujung. Saya buat research berkaitan dengan pemerkasaan ibadah. Benda simple. Saya datang sekolah, saya kata, hari ni kita nak cerita pasal pemerkasaan ibadah. Kita nak cek solat, bacaan dalam solat dan sebagainya. Hampir 80% anak Melayu Islam. Kalau kita buat kajian pemarkahan, 80% yang mengikuti pemarkasan ibadah itu markahnya bawah 40%. Dan ada satu pelajar perempuan, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak cakap terima kasih dengan Ustaz. Dia kata, saya kata, kenapa? Sebab hari ni Ustaz datang, baru saya tahu solat. Hari ni saya datang, Ustaz datang ajar, baru saya tahu solat. Habis selama ni, saya tak pernah solat, Ustaz. Kat rumah, tak tahu, mak ayah saya pun tak ambil tahu. Tak ambil tahu saya solat. Sebab hanya ditekankan, kau belajar kena pandai, kau kena dapat kerja yang bagus, kau kena dapat A banyak, nanti besok senang dan sebagainya. Sama lah juga, macam saya pergi bagi satu talk di Pusat Pemulihan Akidah Baitul Iman Ulu Yam, bersama dengan pelatih-pelatih di sana dalam surat pemantapan akidah. Sama juga, saya jumpa pelajar, pelatih, usia dia dalam lingkungan 16-17 tahun. Dia kata, Ustaz, apa hukum
kalau kita buang mak dan ayah kita dalam hati kita. Dalam hati kita. Saya tanya kenapa? Apa masalahnya? Sebab Ustaz, mak dengan ayah saya tak pernah ambil tahu pasal saya pun. Tak ambil tahu pasal apa? Makan cukup, makan okey kan? Duit belanja sekolah okey. Habis tu apa yang tak okey? Dia tak pernah ambil tahu pun saya sembahyang. Dia tak pernah ambil tahu pun saya pandai mengaji ke tak. Dia tak pernah ambil tahu pun saya ni puasa ke tak. Dan dia kata ikut kau lah. Kau nak sembahyang ke tak nak sembahyang sudah. Apakah generasi macam itu yang kita nak lahirkan untuk mengekalkan nikmat kemerdekaan? Apakah generasi yang seperti itu yang kita nak untuk kita dapatkan suatu kejayaan di masa depan nanti? Apakah generasi itu nanti yang akan menggantikan pentadbiran yang ada pada zaman ini? Kalaulah generasi yang seperti itu, maka akan hancur generasi. Sebab bukan diletakkan pada tempat yang sebenar, pada orang yang sebenar. Serangan-serangan pemikiran ghazwatul fikr sangat-sangat berbahaya. Golongan-golongan orientalis, golongan-golongan Yahudi Nasrani, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali-kali akan redha daripada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini sehingga kamu tidak mengikut milah mereka, ajaran mereka. Maka sebab itu didedahkan dengan pelbagai hiburan-hiburan yang melalaikan. Sehingga kan malas untuk generasi sekarang ini berfikir. Diberikan entertainment. Game ni macam-macam. Telefon ni macam-macam benda ada. Dalam App Store tu, macam-macam game ada. Download je. Kan? Macam-macam game. Nak game yang baik ke, game yang buruk ke. Dalam YouTube, macam-macam benda ada. Diberikan supaya generasi ini lalai. Seronok dengan entertainment. Daripada peringkat dicipta game tu, daripada peringkat usia 2 tahun, 3 tahun tu dah ada dah. Game untuk 2 tahun, game untuk 3 tahun. Tetapi game yang tidak membina. Yang melalaikan. Sehingga kan anak-anak ni jadi terantum. Tak dapat tu jadi, oi nak mengamuk lah. Kan? Tak dapat telefon jadi macam, ya Allah. Dulu kita nak dapat telefon ni, oi, gigih kerja. Kan? Saya sampai cari tin lah. Kan, pusing, cari tin, jual, kumpul sikit-sikit, cek botol. Nak dapat telefon, nak beli telefon. Ada anak sekarang senang kan? Kan, mengamuk sikit, dapatlah sebiji telefon. Kan? Tak kisahlah, telefon pun sekarang bukannya telefon, bukannya murah. Kan? Ada sampai baru umur 10 tahun, minta iPhone Pro Max 14. Kita tengok, ya Allah, dahsyatnya. Kan? Dahsyat. Dan akhirnya mereka terus hanyut, mereka lalai, mereka leka. Maka rugilah, rugi. Dengan perjuangan orang dulu, bersungguh-sungguh mempertahankan, nak menikmati kejayaan. Betul, kejayaan tu kita dapat sekarang. Kan? Kita dapat dengan penuh ketenangan, kita dapat macam-macam. Tetapi kalau tidak dididik dengan generasi sekarang ini, generasi yang ada ini, generasi zaman milenium ni, kalau dididik dengan kemewahan semata-mata, dunia semata-mata, maka ia akan hilang. Zaman moden sekarang ni, kalau dulu kita lihat zaman jahiliah. Zaman jahiliah dulu orang orang tanam anak, bunuh anak, dapat anak perempuan dibunuh dan sebagainya. Sebab tu zaman jahiliah. Zaman sekarang, zaman moden, lagi dahsyat. Kan? Anak tu di-flush dalam lubang tandas. Oh, okay. Anak tu cuma diletakkan di tempat pembuang sampah. Lebih dahsyat daripada orang zaman jahiliah. Sahabat saya baru ni dia ambil anak angkat. Mak dia tu nak buang dah anak dia. Sebab tu anak yang keempat yang lahir hasil perbuatan luar nikah. Anak keempat yang lahir hasil daripada perbuatan luar nikah. So ambil anak tu, anak perempuan. Sampai anak dia. So dia ambil. Alhamdulillah lah.
Asalnya nak dibuang dah anak tu. Nak ditinggalkan anak tu. Itu baru cerita buang anak, belum cerita buang bapak lagi. Belum cerita buang mak lagi. Drama-drama yang kita tengok dulu kat dalam TV, nak dekat-dekat raya cerita rasa sibir, kan? Buang mak, tinggalkan mak. Benda tu realiti berlaku. Berlaku zaman sekarang. Baru ni saya pergi di pusat jagaan orang tua di satu tempat. Sebab pusat jagaan tu memang saya panel dalam pengurusan jenazah. Mereka tak ada waris, saya uruskan. Ada waris, tapi waris tak nak uruskan. Ada satu kes tu bapak dia mati, ayah dia mati. Dia kata, kita telefon anak dia lelaki 4 orang. Telefon salah seorang anak dia. Tanya, ayah kamu dah meninggal dunia dah. Okey, lepas tu nak buat apa? Dia boleh tanya kita pula nak buat apa. Kalau tanya kita, memanglah kita akan uruskan lah, kan? Patut kita tanyalah nak datang ke tak datang. Dia kata, pandai-pandai lah Ustaz nak urus kat mana. Pandai-pandai lah Ustaz nak buat kat mana. Yang apa yang dia nak tu? Yang dia nak cuma surat mati. Saya nak surat mati. Nak ambil harta bapak dia. Ada satu datang semata-mata nak minta tanda tangan ayah dia. Pegawai kita cakap, kalau kau nak tanda tangan ayah kau, ambil ayah kau sekali. Dia sanggup tak dapat harta daripada jaga bapak dia. Biarlah bapak aku kat sini terlantar, pandai-pandai lah. Bapak aku nak hidup. Yang penting aku tak nak jaga lah. So kalau lah itu yang dilahirkan, maka rugi. Rugi bagi kita. Rugi dan sia-sia perjuangan orang yang terdahulu. Dan kalau orang terdahulu melihat keadaannya seperti ini, generasi yang baru seperti ini, tentu sekali mereka kecewa. Sebab bukan senang untuk kita mengekalkan kejayaan di kala mana ramainya mata-mata melihat dengan penuh cemburu. Ramainya mata-mata musuh-musuh melihat dengan penuh kerakusan untuk meragut kembali kemerdekaan. Kalau tidak dihayati, kalau tidak dijaga dengan baik. Dan akhirnya, ianya akan mencetuskan suatu polemik yang tak baik. Akan meragut kejayaan-kejayaan yang pada masa hadapan. Justru itu, kita kena mengambil langkah bersiap sedia. Nak berjaya bukan senang. Nak berjaya untuk masa hadapan bukan senang. Orang dulu, dia standby 24 jam nak berjaya. Nak dapatkan kemerdekaan. Penuh dengan strategi-strategi, memikirkan macam mana aku nak menentang penjajahan. Macam mana aku nak buat penjajahan ni keluar daripada tanah Melayu. Macam mana aku nak buat Jepun ni keluar daripada tanah Melayu. Mereka berfikir siang malam. Dan mereka berfikir itu bukan untuk diri mereka. Mereka berfikir untuk anak cucu mereka. Supaya mereka ini tidak merasai sebagaimana yang mereka lalui. Macam kita lah sebagai mak dan ayah. Kita berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Sebab kita tahu keperitan dalam kehidupan. Keperitan dalam dunia ni yang penuh dengan kesengsaraan. Nak menikmati suatu benda tu yang bernilai itu bukannya senang. Maka kita nak bagi yang terbaik. Begitu juga dengan perjuangan orang dulu. 24 jam mereka standby. Maka sebab itu kita nak berjaya sekarang ni, kita tak boleh nak sambil lewa. Kalau boleh kita standby 24 jam memikir tentang bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan. Strategi kita nak berjaya, macam mana kita nak berjaya dalam kehidupan. Penuh dengan strategi. Kita nak berjaya dalam mendidik keluarga kita. Kita nak berjaya dalam kerjaya kita. Kita nak berjaya dalam pendidikan. Penuh dengan strategi. Nak mewujudkan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Kena ada strategi. Bukan hanya sekadar kita tabur duit dekat isteri kita, dah cukup dah. Tak. Bukan hanya sekadar kita bagi macam-macam. Tak. Bagi hadiah kereta, bagi hadiah motor. Tapi orang perempuan sekarang ada trigger sikit kalau bagi hadiah-hadiah macam tu. Kan? Takut jadi macam abang Tesla. Bawa pergi berjalan, bagi kereta, bagi motor, tahu-tahu dapat seorang lagi kawan. Okay.
maka kita ni, contoh kita nak berjaya dalam keluarga, dalam keluarga. Apa yang kita kena ada dalam hubungan, mencipta hubungan yang baik dalam keluarga? Perlu adanya kasih sayang dalam keluarga, perlu adanya kesepakatan dalam keluarga, perlu adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Ada satu kes datang jumpa saya, pasangan suami isteri. Datang bergaduh-gaduh teruk. Masuk dalam pejabat saya, muka isteri tu bola kena tampar dengan suami luar pejabat. Suami datang, dia kata, Ustaz, saya nak buat sumpah laknat. Saya kata, kenapa ni? Sabarlah, buat tenang dulu. Sumpah laknat. Dia kata, saya dah tak puas hati dah, tak tahan dah dengan panggil isteri saya ni. Dia ni curang, dia ni tak taat pada suami, dia ni sebagainya. Macam-macam benda. Si isteri pula pun keluarlah, semua benda semua keluar. Dia ungkit habis. Dekat 1 jam juga mereka bergaduh depan saya. Saya biarkan je. Saya ni jenis suka biarkan orang. Kalau kau nak bertekak lah. Kan? Dah penat, baru kita, okey dah. Okey, relax. Okey. Satu soalan saya nak tanya. Dalam hubungan keluarga, solat jaga tak? Dia diam. Dia dah lama juga. Saya tanya sekali lagi, macam mana solat jaga tak? Dia kata, Ustaz, kalau bab solat, paling banyak pun sehari 2 kali je. Paling banyak tu. Kan? Kita paling banyak 5 kali. Kan? Paling banyak lah. Itu malas lah tu. Memang tak nak buat solat sunat dah habis. Kan? Ini paling banyak 5 kali. 2 kali. Paling sikit pun tak buat langsung. Tanya isteri pula, Akak macam mana? Sama juga. Saya ambil balik Quran tu, saya jumpa tak payah agak dua-dua dah ngelanat. Dua-dua dah ngelanat dengan Allah dah. Tak payah pakai sumpah laknat lah. Sebab tu tak bahagia rumah tangga. Saya bagi step back macam tu. Kan? Diam dulu. Dan itu setengah jam pula saya bagi. Song-song. Akhirnya balik. Sebab tu nak bahagia, nak berjaya, Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nak berjaya, nak jaga kejayaan, jagalah salat. Sama juga kita sekarang, generasi sekarang, bangsa Melayu, umat Islam, anak-anak muda, hatta kita sendiri pun yang bekerja. Kita nak berjaya dalam pekerjaan, nak berjaya di masa depan, jagalah salat. Ini kita sibuk dengan benda lain kan. Asal pun kita buat tak tahu, nanti Allah banyak lagi kerja kena buat. Kan? Kadang-kadang kita tertipu. Kita tertipu dengan dunia. Kita tertipu dengan apa yang kita nak. Sepatutnya kita kejarlah akhirat dulu. Boleh kita kejar dapat dunia. Betul, kadang-kadang kita stres kan. Kadang-kadang kita, ya Allah, tertekan ni, rasa macam bekerja ni, rasa macam ya Allah. Lepas tu saya berhenti kerja kan. Lepas tu saya berhenti kerja sebab stres. Stres dengan bukanlah stres dengan kerja. Saya dulu berkhidmat sebagai imam saya pernah berkhidmat imam di Masjid Al-Impian. Kemudian saya pindah, saya berkhidmat di Masjid Puncak Alam. Lamalah juga, 6 tahun di Masjid Puncak Alam. Bawah Puncak Niaga. Bawah Puncak Niaga Holding. So bila 6 tahun tu, kita rasa macam, oh tenanglah aku dapat kerja kat masjid kan. Alhamdulillah, sekolah jadi kerja kat masjid. Tapi macam-macam benda datang tu yang jadi rasa macam tak tenang. Kita angkat takbir rasa macam sebelum bertugas tu, tiba-tiba kalau dapat WhatsApp tu, lepas ni jumpa saya, meeting pukul 2.30. Bos WhatsApp. Angkat takbir ni duk fikir apa benda lah nak bentang dalam meeting ni. Dengan paper tak siap lagi. Macam-macam. Tu yang kadang-kadang kalau solat Zuhur pun 4 rakaat tu, rakaat ketiga tu jeling orang belakang. Kot dia macam nak terbangun sikit, betul lah tu. Rakaat ketiga. Dia duduk tahiyat tu, rakaat keempat. Kita ni kan hati ni, oh ya Allah, rasa kan jiwa tu jadi macam tak tenang. Kan tak tenang. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dulu kita takut. Kita takut dengan dunia ni, takut je bila kalau bos marah tu rasa macam, ya Allah,
Kan? Orang kalau cerita pasal puncak naga, pasal macam yang biasa, alhamdulillah, Masjid Puncak Alam tu alhamdulillah seronok, seronok di sana. Tapi kadang-kadang tu rasa macam, kalau dah kena tu, macam-macam, takut kena pecat lah, takut kena apa. Kita ni takut fikir pasal dunia. Pasal dunia fikir ni, macam-macam. Macam mana aku nak bagi anak bini aku makan, macam mana aku nak sara kehidupan keluarga. Tapi kita lupa rupanya, apa yang kita dapat tu Allah yang bagi, bukan makhluk yang bagi. Akhirnya saya tanam di diri saya. Orang tanya saya, kau kenapa nak berhenti? Kau dah dapat macam-macam lah. Rumah dapat, telefon dapat, allowance, bil telefon orang bayarkan, minyak dapat, macam-macam dapat lah. Kan, duduk rumah tu tengah bayar bil api, bil air je. Tapi kenapa kau nak berhenti? Siapa tak ada ketenangan lah. Tak sayang ke? Gaji dah banyak apa semua. Saya kata, kalau aku boleh yakin dengan orang, setiap bulan aku cucuk dinding tu, kan? Boleh yakin, kan? Boleh yakin setiap 25 hari bulan tu duit akan ada. Padahal yakin dengan makhluk, kenapa aku tak boleh yakin dengan Allah yang mengayakan orang yang bagi aku duit? Kan? Saya letak tu, dengan niat tu saya telefon mak saya, saya minta MS, dan tu saya letak surat. Habis letak surat tu 6 bulan tak tahu buat apa, blur kat rumah. Blur tak tahu nak buat apa. Tapi saya meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni Allah akan bagi. Alhamdulillah, Allah bagi macam-macam. Kan? Kita kat dalam tu rasa macam dah hebat. Allah bagi dekat luar lagi hebat. Lagi banyak Allah lagi. Tak terfikir dalam kotak pemikiran kita. Bangun-bangun pagi orang minta pasport. Ya Ustaz, pasport. Gimana? Jom pergi Dubai. Dubai? 3 hari pergi Dubai. 4 hari pergi Dubai. Jalan saja. Orang bawa. Dia tak duit. Tak payah bawa badan je. Bawa badan je. Baru ni pun sama juga. Nak masuk office. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki dapat buka sekolah sendiri. Uruskan sekolah sendiri. Tengah relax. Nak pergi office dengan siap. Orang telefon, Ustaz, minta pasport. Nak pergi mana? Nak buat pergi umrah. Tak ada duit. Tak payah kisah duit lah. Buat diri je. Buat diri. Alhamdulillah. Allah bagi nak macam-macam. Sebab kita rasa syukur. Kita rasa syukur dengan apa yang Allah bagi. Tak payah mengeluh. Sangka baik dengan Allah bagi. Lepas kejayaan demi kejayaan, satu Allah akan bagi. Kalau kita syukur dengan nikmat yang ada. Nikmat merdeka yang ada. Dan apa lagi kejayaan yang boleh kita kecapi dengan kita meraihkan ibrah merdeka ini? Kejayaan dari sudut kita mengawal diri kita, mengawal keluarga kita. Satu kejayaan yang baik. Nak berjaya macam saya katakan tadi, bukan kita lihat dari sudut pandang orang ini hebat dari sudut akademik, orang ini hebat dari sudut pelbagai cabang. Dulu kalau pemikiran orang dulu lah, orang kampung dulu, dengar anak dia nak masuk pondok ke, anak dia nak masuk tahfiz ke, fikir macam, dikata macam-macam. Kau besok nak makan apa? Kan? Besok kau nak kerja apa? Saya kena apa? Saya kena. Saya kata saya nak lepas SPM, saya kata saya ambil tahfiz. Eloklah tu. Bolehlah, tak apalah, jadi ustaz kafar pun okey lah. Kan? Ustaz kafar 1,002 kan. Jadilah jadi ustaz kafar, cukuplah buat makan. Duk pandang macam tu je. Keluar nanti bolehlah jadi imam, bolehlah jadi tu. Ada yang kata besok tak bolehlah nak buat kereta besar-besar. Besok masuk tahfiz, kesian kau kurus sama juga, badan besar juga. Kan, makan banyak juga. Kan? Padahal budak tahfiz ni makan mewah. Budak tahfiz makan mewah. Dan tengok lagi time bulan puasa, Allah lagi lah mewah. Kan? Sampai tak cukup tahfiz, orang nak tanya. Pergi dekat tahfiz ni, habis dah slot 30 hari. Pergi tahfiz ni, habis dah slot Melayu, orang nak tanya ni. Kan?
Sebab itu sudut pandang kejayaan ini bukan pandang hanya kepada dunia sahaja. Sudut pandang kemerdekaan ini lebih-lebih lagi orang yang nak merdeka ni lebih bahagia lagi apabila dia merdekanya di akhirat nanti. Lagi seronok. Kan? Dekat akhirat, bagaimana permulaan kehidupan manusia di akhirat. Ketika mana manusia dibangkitkan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian manusia dihimpunkan di satu tempat yang dipanggil padang mahsyar. Dan pada ketika itu, apakah manusia terus diperhitungkan? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, bagaimanakah keadaan kalian nanti? Ketika mana kalian dihimpunkan di satu tempat, seperti mana busur panah itu diletakkan dalam bekasnya dan dibiarkan selama 50,000 tahun. Manusia selepas kebangkitan yang kedua daripada alam kubur pergi ke alam mahsyar, sementara menanti hari perhitungan, bukan terus dihitung. Selama 50,000 tahun menanti untuk hari perhitungan. Dan kalau kita dengar para asatizah menceritakan tentang hari di hari akhirat, satu hari dekat akhirat 1000 tahun dekat dunia. Kalau 50,000 tahun, sehingga kan ada yang mengatakan pada ketika itu, pada ketika ini kami melihat kemurkaan Tuhan yang tak pernah kami lihat. Yalah, 50,000 tahun berdiri tegak macam tu. Kita nak berdiri 30 minit pun macam-macam lah. Kaki dah lengur lah, kejap urut betis, kejap urut paha. Kan? Itu berdiri, yang duduk pun tak tahan. Kan? Kalau duduk dekat masjid kat surau tu, tengok orang lama kan. Allah, kejap kaki ke depan, lepas tu kaki ke belakang pula. Ini berdiri punya lama. Tanpa diberikan sedikit makanan, tanpa diberikan sedikit minuman pun. Tetapi satu kejayaan bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai penjara. Orang yang seperti itu, ketika mana dia berdiri lamanya, orang makhluk-makhluk yang lain, umat-umat yang lain, orang yang benar-benar meraihkan, nak mengecapi kejayaan, nak memerdekakan dirinya, dia rasa berdiri macam sembahyang 2 rakaat dia dekat dunia. Malahan lebih singkat daripada sembahyang 2 rakaat. Ibarat macam orang sembahyang witir 1 rakaat lah. Punyalah sekejap. Dia rasa tak lama. Tak lama, sekejap je. Dan kejayaan yang kita nak nanti, bila mana di hari akhirat nanti, setelah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan kita, walaupun sekecil zarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil zarah akan diperhitungkan. Dan apa yang kita nak? Kejayaan yang kita nak. Kejayaan yang kita nak adalah bila mana Allah kata, wahai hamba-Ku, ketika mana manusia nanti kan dekat akhirat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah akan tanya kepada kita 4 perkara. Allah akan tanya tentang usia kita. Untuk apa usia kita digunakan? Adakah usia kita gunakan untuk kita beramal ataupun kita berfoya-foya? Aku guna usia aku dulu, ya Allah, untuk aku menuntut ilmu. Banyak ilmu yang aku tuntut. Ataupun ya Allah, masa aku dekat dunia dulu, aku tak menuntut ilmu pun, aku banyak berfoya-foya, aku banyak bersukaria, aku banyak tinggalkan majlis ilmu, aku lebih dekatkan kepada majlis maksiat dan sebagainya. Akan ditanyakan. Kemudian akan ditanyakan tentang ilmu. Ilmu kita, bagaimana kita amalkan ilmu kita? Untuk apa kita amalkan? Apakah kita amalkan ilmu kita hanya semata-mata untuk mendapat habuan dunia, ataupun kita nak mengamalkan untuk dapat habuan akhirat? Kemudian ditanyakan tentang perihal harta kita, bagaimana kita dapat, dan perihal tentang umur yang kita lalui, kehidupan yang kita lalui bagaimana. Dan beruntung bila mana orang itu selesai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang Allah katakan, wahai hamba-Ku, semasa kamu hidup dekat dunia, aku menutup segala aib-aib. Kita ni banyak kan aib-aib kita yang Allah tutup. Orang tak tahu pun apa yang berlaku pada belakang kita. Kan apa yang kita buat di belakang ni, orang tak tahu. Sebab Allah dah tutup dah aib kita. Muka depan nampak baik, tawadu, alim, duduk masjid kan. Tapi tak tahu di belakang bagaimana. Kan? Dan Allah menutup segala aib itu. Dan paling seronok,
Bila mana Allah kata, wahai hamba-Ku, ketika mana kau dekat dunia, aku tutup semua aib-aib kau. Dan sekarang ini saatnya aku mengampunkan segala dosa-dosa yang kau buat. Dan kau masuklah ke dalam syurga dengan penuh kesenangan. Dan pada ketika itu, ketika mana Allah mengatakan seperti itu, Allah berfirman seperti itu, maka timbullah perasaan cemburu, iri hati bagi orang, makhluk-makhluk yang dengar, yang sebelum, yang tengah dengar, yang sedang dengar, dan yang akan nanti diperhitungkan. Dia kata, ya Allah, beruntungnya aku, ya Allah. Beruntungnya dia, ya Allah. Beruntung sangat. Sebab dapat peluang seperti itu. Allah ampunkan dosanya. Itulah kejayaan di sebalik penderitaan yang dia alami dekat dunia. Kejayaan masa depan yang perlu kita kecapi, yang perlu kita dapatkan. Bukan semata-mata kita nak nanti, oh dah cukuplah dekat dunia ni, cukuplah aku dah dapat macam-macam, tak apalah, dekat akhirat nanti masuk neraka pun okey. Aduh, macam tu kan, dia kata masuk neraka pun okey lah. Sampai kadang-kadang orang ni ada yang punyalah lancang mulutnya, kan, dia kata, kau tak takut ke dekat akhirat nanti buat benda macam ni, buat benda macam ni, kau tak takut ke akhirat nanti? Kau telefon Allah kejap, aku nak cakap dengan dia. Oi, lancang mulut. Dia cakap, aku nak cakap dekat Allah nanti, kalau boleh nanti masukkan kau sekali dalam neraka. Kan? Kan? Maka rugi, malang dengan pemikiran yang macam itu. Kemudian, apa lagi yang boleh kita dapat ibrah daripada kemerdekaan yang ada untuk membina tamadun yang berjaya, tamadun yang sentiasa dipandang oleh setiap lapisan masyarakat. Kita ni dekat Malaysia ni, dunia dah pandang lah. Tak tahu bagaimana pun orang kenal dengan Malaysia. Kan, pergi Saudi orang kenal Malaysia, pergi Eropah orang kenal Malaysia. Orang dah tahu dah kejayaan-kejayaan. Dan nak mengekalkan kejayaan ini melalui suatu proses yang sangat lama. Proses yang sangat panjang dan proses yang sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar. Sebab itu serangan demi serangan diberikan. Kalau yang tadi diberikan tentang entertainment kepada golongan-golongan umat Islam, ya, umat Islam, entertainment diberikan dengan penuh, dahsyat lah. Saya pergi di Dubai tu. Dubai tu, kita tengok macam negara Islam kan. Saya dibawa pergi untuk di Dinner Safari. Dinner Safari ni, orang Dubai ni, dia memang tak dengan duit kot. Kereta tu kalau kat Malaysia ni dalam harga 1 juta lebih tu, kita jaga kereta tu. Dia buat main padang pasir macam main kereta kontrol tu, padang pasir. Sampai dekat dinner safari tu, saya ingat dinner je. Kan? Saya ingat dinner je. Tapi tengok kat depan tu dah ada pentas dah. Cakap, jam ni. Kan? Orang-orang barat meletakkan entertainment pada golongan, pada orang Islam di situ. Dengan tarian geliknya kat situ, dengan macam-macam benda. Kemudian dibawa naik, saya dibawa naik yacht, pusing laut, pun macam-macam juga. Maka orang-orang barat, dia tahu kelemahan. Oh, orang Islam, dia suka entertainment. Maka dia beri entertainment. Sama dengan orang Melayu, suka entertainment. Kan? Daripada pelbagai konsert yang ada. Kan? Daripada mencari bakat muda cilik sampailah kilauan emas, sampailah daripada muda sampailah tua. Tak habis-habis dengan entertainment. Kemudian diselangi pula dengan serangan-serangan yang lain. Serangan pemikiran, pergaulan bebas. Sehingga kan lahirnya nasab keturunan yang tidak jelas.
Akhirnya banyaknya anak luar nikah, akhirnya keluarga yang runtuh dengan institusi-institusi seperti ini, perkara-perkara seperti ini. Berapa banyak di Selangor sendiri pun ada penempatan-penempatan yang menempatkan golongan-golongan yang seperti ini. Seronok dengan benda-benda ini. 2-3 minggu lepas, saya ditelepon untuk selesaikan satu kes khaluat. Kes khaluat yang melibatkan duda dengan janda. Ya. Janda ni, dia sanggup tinggalkan anak dia yang paling besar usia 11 tahun kat rumah. Bermula, saya kira-kira dalam pukul 7 lah kot dia dah tinggalkan anak dia tu. Dan jarak perjalanan di antara rumah janda tu dengan rumah duda tu sekitar dalam 30 km. Dia sanggup datang naik motor. Masa dia datang tu, dia tak nak mengaku dan sebagainya. Masa buat serbuan tak nak mengaku. Diorang dah jenuh, lalu panggil saya. Saya masuk dalam, tak pernah aku telefon polis. Polis sampai, soal set. Polis kata tu, jalan yang kau lalu tu, aku ni peronda mau tak sanggup nak lalu. Punyalah nafsunya terlalu kuat tu, kan? Sampai jalan yang polis nak lalu, punyalah tak berani polis nak lalu situ, dia sanggup lalu, kan? Maknanya kira laluan tu, kalau banyak hantu tu, respect dengan dia lah. Dia kata dia lagi hantu daripada hantu yang ada. Kan? Nafsu dia tu lebih hantu daripada hantu yang ada. Kan? Itu belum kes satu lagi yang diselesaikan. Seorang janda yang beranak satu, kemudian melahirkan, mengandungkan anak luar nikah lagi. Bersama tak? So serangan-serangan seperti ini diberikan kepada bangsa kita sebab mereka cemburu. Kalau tidak dikekang, kalau tidak dijaga, ya, bangsa ini, maka hilang tamadun kita, maka hilang kejayaan-kejayaan yang ada. Maka macam mana kita nak menghadapi kejayaan yang akan datang? Buatlah apa jua program, kerajaan buatlah apa jua program bagi meningkatkan kesedaran tentang kehidupan masa depan dan sebagainya. Tetapi kalau pemikiran kita masih lagi tidak boleh berfikir untuk masa depan, maka habis. Orang lagi seronok tidur dekat kaki lima. Saya jumpa budak di pusat pemulihan akidah tu, saya tanya dia, kenapa kau duduk sini? Ayah saya hantar, Ustaz. Kenapa? Sebab saya tak suka balik rumah. Kau duduk mana? Saya suka tidur tepi longkang, tepi jalan. Kalau kita pergi Bukit Bintang kan, malam-malam kita jalan dekat Bukit Bintang, tepi jalan kaki lima tu, tidur. Anak kecil tidur, anak kecil bayi tidur dekat tepi kaki lima tu. Allah, kesian kita tengok kan. Mak tidur kat situ, anak pun tidur kat situ, kesian kita tengok. Apakah generasi itu nanti? Bagaimanakah nasib generasi itu nanti? Bagaimanakah nasib anak itu nanti? Padahal kita kata kita bangsa merdeka, ya. Kita negara yang merdeka, kita negara yang berdaulat. Tetapi kalau tidak ada pemikiran merdeka, maka kejayaan untuk masa hadapan sukar untuk kita kecapi. Sebab itu, bermula pada detik ini, bermula pada hari ini, kita kena ubah mindset kita. Mindset perjuangan orang dulu untuk mencapai kemerdekaan dengan pemikiran strategi yang baik. Sayangnya pada generasi yang akan datang, sayangnya kepada nikmat yang Allah bagi, sikap dan perasaan kasih sayang itu kena ada, supaya nikmat kemerdekaan yang ada ini tidak akan dipersia-siakan, supaya kejayaan yang akan datang nanti menjadi kesinambungan kepada kejayaan yang ada pada zaman. Kita tak cukup dengan adanya apa yang kita ada sekarang ni. Kita tak cukup. Dan suatu tamadun itu dilihat dah
dilihat hebat dengan keberhasilan nilai yang ada pada generasi yang akan datang. Nak cipta bangunan yang besar, kalau generasi yang ada sekarang tidak dipupuk dengan pemikiran-pemikiran yang canggih, maka tidak akan wujud lagi dah bangunan-bangunan yang besar. Kalau generasi sekarang tidak diterapkan dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif, pemikiran yang inovatif, maka tidak ada lagi dah kereta-kereta yang boleh dihasilkan dengan penjenamaan negara kita. Mungkin sekarang ini kita kenal pembuatan kereta di negara kita hanya dua je, Proton dengan Pro 2. Mungkin mana tahu akan datang lagi dengan pemikiran yang ada, dengan idea-idea yang ada, akan wujudkan lagi jenama kereta yang lain selain daripada Proton dan Pro 2. Pro 3 ke Pro 4 ke. Kan? Mungkin kita dengan wujudnya pemikiran dan daya saing yang kuat, mungkin satu hari tak mustahil untuk kita mewujudkan alat komunikasi yang lebih hebat. Kalau sekarang kita lihat iPhone, Vivo, Oppo dan sebagainya yang dicipta daripada negara luar, tak mustahil seandainya generasi yang ada sekarang ini dia mengambil ibrah perjuangan daripada orang dulu, macam mana nak memerdekakan negara, macam mana memerdekakan pemikiran, macam mana nak mencipta kejayaan demi kejayaan. Tak mustahil untuk mereka nanti mewujudkan sendiri alat telekomunikasi, telefon yang lebih canggih, hasil buatan Malaysia, hasil buatan anak Malaysia. Betul, tidak dinafikan. Hasil pembuatan anak Malaysia ini sudah di peringkat internasional. Tidak dinafikan hasil kerja, kejayaan demi kejayaan di peringkat luar negara sudah terbukti. Cuma sebagaimana yang saya katakan tadi lah, apakah kita nak selesa pada tekuk yang seperti ini? Apakah kita nak berada pada paradigm yang sama, selesa, sehingga kan kita lupa. Dan akhirnya semakin lama semakin berlaku kemunduran di kalangan generasi yang akan datang. Sebab itu untuk tuan-tuan, puan, para pendengar sekalian, mengimbau sejarah perjuangan orang terdahulu bagi kita yang nak kita mengecapi kejayaan demi kejayaan, kejayaan demi kejayaan. Perlu adanya sikap dalam diri kita, sentiasa ingin terus maju ke depan. Walaupun kita ini sudah berada pada usia 50 tahun, 60 tahun, jangan kita malas untuk kita mengorak langkah demi memajukan diri kita. Sebab ia akan menjadi contoh pada generasi bawah. Dia tengok umur 60 tahun, masih lagi belajar PhD. Orang bawah tak tercabar kan. Umur 60 tahun, buat PhD kedua, ketiga, takkan orang bawah tak tercabar. Maka itulah yang kita nak. Ya. Mewujudkan pemikiran merdeka, bukan hanya sekadar negara kita sudah merdeka, pemikiran kita dijajah, kita tak nak yang tu. Kita nak pemikiran negara kita merdeka, pemikiran kita juga merdeka, supaya generasi yang akan datang nanti, dia akan membawa lebih lagi kejayaan demi kejayaan. Bukan hanya sekadar ini, tetapi lebih hebat dan lebih dipandang tinggi oleh masyarakat dunia. Jadi saya kira sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf seandainya ada tersalah telah dikata. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafiz Izzuan Haji Nordin di atas perkongsian yang telah disampaikan. Jadi apa yang kita boleh ambil kesimpulan daripada apa yang Ustaz cakap tadi, iaitu saya melihat bahawasanya hiburan itu menjadi faktor utama
kita menjadi lalai, kita menjadi lemah untuk mendapatkan sesuatu kejayaan itu. Baik, seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan kita ni, kalau ada soalan. Dan insya-Allah kita akan baca soalan daripada Facebook. Itu pun kalau ada, Ustaz. Kalau tak ada, kita boleh awal lah. Alhamdulillah. Baik, kita buka soalan kalau ada. Baik Ustaz, kita teruskan dengan soalan daripada Facebook. Ada satu soalan Ustaz. Mungkinlah disebabkan generasi kita ni dan juga generasi yang akan datang ni, mereka tak pernah menjadi pejuang kemerdekaan. Sebab pejuang-pejuang kita ni ada yang sampai putus tangan, putus kaki, kan? Jadi mereka merasai keperitan tu. Jadi dengan sebab itu, mereka rasa merdeka ni sangat bernilai bagi mereka. Sangat bernilai. Jadi Ustaz, soalan dia, apakah dorongan ataupun kaedah untuk galakkan anak muda sayang kepada negara ataupun patriotik lah Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, untuk generasi sekarang ini mereka tidak merasai keperitan apa yang berlaku. Mereka tak nampak kawan mereka dibom. Mereka tak nampak kawan mereka putus tangan. Mereka tak nampak mungkin mereka boleh dengar cerita-cerita pengalaman-pengalaman daripada orang dulu. Ayah mertua saya askar. Dia cerita masa dengan komunis dulu. Dia tengok kawan dia kena bom, baju berdarah dan sebagainya. Ya. Macam mana dia ni nak mematikan bom. Ayah mertua saya dia engineer bahagian bom, matikan bom. So dia tengok benda ni. Yang kita ni, kita hanya dengar macam tu je. Sebab kita tak merasai. Macam kita tengok kawan kita, kalau kita naik motor, kalau dia naik motor tengok kawan dia aksiden, baru dia rasa kecut, baru dia rasa tak berani nak buat laju sebab benda tu. Tapi kalau yang ini dia sebab dia tak nampak, sebab tu dia tak ada perasaan nak menghargai, tak ada patriotik, kata kan, nilai patriotik tu tak ada. Jadi apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak? Bukan tidak ada inisiatif. Banyak inisiatif yang dibuat oleh kerajaan di peringkat komuniti setempat, di peringkat kampung. Banyak sangat dengan pendedahan-pendedahan. Diberikan bendera supaya dikibarkan jarum gemilang, diadakan forum kemerdekaan, dijemput dengan pelbagai lapisan masyarakat untuk menepani mereka. Salah satunya adalah bagaimana kita nak menarik anak muda untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik yang ada. Tanamkan sejak daripada awal lagi, sejak daripada muda lagi, sejak daripada kecil lagi, cintai. Dan Alhamdulillah kita lihat sekarang ni, mereka semua sudah didahkan. Di peringkat sekolah dah ada program kemerdekaan, pakai baju merdeka, time merdeka dia pakai baju mereka, buat macam-macam. Dan kesedaran tu sudah ada sebenarnya, ya, sudah ada. Cuma perlu ditingkatkan sedikit lagi dengan mempelbagaikan lagi. Kurangkan entertainment, kurangkan kesunakan-kesunakan yang melalaikan, lebihkan kepada penerapan nilai-nilai murni yang boleh menimbulkan kesedaran tentang mereka menghargai nikmat kemerdekaan itu, supaya mereka rasa syukur, mereka tahu nak nilai benda itu, insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Ustaz di atas jawapan tu. Jadi saya ingat masa saya belajar dulu, ada satu subjek syair tu, dia panggil Hubbul Watan, kasih kepada tanah air. Jadi itulah patriotik lah sebenarnya. Jadi baik, untuk soalan yang kedua, saya rasa ini soalan yang terakhir untuk pagi ni Ustaz. Soalan ni daripada Khairul Kha. Assalamualaikum. Apakah amalan yang sesuai untuk diamalkan bagi mendatangkan ketenangan di dalam jiwa? Jadi dia nak amalan tu Ustaz, untuk kita tenang jiwa ni. Jadi buat ada tip-tip ke doa ke apa ke Ustaz? Ustaz dari Syifa ni. Okey, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengerti Allah,
hati itu akan tenang. Dan Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Mudah je untuk kita mencapai ketenangan dalam kehidupan. Sama lah juga macam orang datang jumpa saya minta rawatan dan sebagainya. Sesi rawatan dengan saya sekejap je. Yang lama tu sampai 40 minit, 1 jam tu adalah tazkiyatun nafs. Macam mana nak mendidik jiwa mereka supaya tenang? Mudahnya dengan banyak mengingat Allah. Zikirlah apa-apa zikir pun. Memperbanyakkan mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir macam mana pula? Takkan kita duduk atas sejadahnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hanya dengan mengingat Allah tu, dalam keadaan kamu berdiri, dalam keadaan kamu baring ke, dalam keadaan kamu sedang menaiki kenderaan, ingat Allah. Ingat Allah. Orang yang hatinya tak tenang, saya kata buat kerja tu ingat Allah. Zikirlah, zikir. La ilaha illallah dalam hati. Allah, Allah. Sebab tu kami dulu masa belajar, diajarkan banyak zikir supaya tenang. Supaya tenang dalam menghadapi serangan-serangan jin. Kan? Jin ini dia nak bagi hati tak tenang. Kalau tak zikir, apa ya? Kan? Sebab tu dia ajarkan zikir. Zikir je banyak. Kemudian dalam nak menjaga hubungan keluargaan, kalau boleh, memperbanyakkan salat berjemaah dengan pasangan. Itu antara amalan yang boleh dilakukan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ini ada lagi satu soalan ni. Soalan ni daripada tuan pengarah kita. Jadi soalan ni, bagaimana cara untuk memujuk mindset anak-anak muda, mahasiswa agar generasi merdeka ini sayang dan cinta masjid, sedangkan program masjid sentiasa ada? Jadi macam mana kita nak bagi dia pemain masjid ramai-ramai ni Ustaz? Program banyak dah kita buat. Tambah sekarang ni program banyak online Ustaz. Semuanya nak online. Dah tak nak datang dah masjid. Semuanya nak tengok duduk kat pejabat, tengok komputer je Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Baik, bismillah. Tak dinafikan satu cabaran bagi pihak pengurusan masjid nak menarik minat anak muda ke masjid. Saya pun dulu fikir macam-macam juga. Macam mana nak tarik minat anak muda. Macam-macam mana kita buat. Pertandingan subuh. Pertandingan lah. Siapa yang datang subuh 40 hari dapat basikal. Kan? Kemudian kalau kita tengok masjid-masjid lain, siapa datang masjid pagi, disediakan sarapan pagi. Ada yang bagi duit belanja sekolah lagi untuk anak-anak sekolah. Kan? Cuma kita melihat meluaskan konsep fungsi masjid ni. Fungsi masjid ni bukan hanya sekadar kita jadikan tempat sebagai kuliah agama, malahan kita boleh jadikan fungsi masjid ini sebagai tempat untuk mereka entertainment. Sebagai contoh, saya buat satu program di Masjid Keramat. Saya tanya, kenapa ramai anak-anak muda datang ni? Dia kata, Ustaz, kami tak pernah halang anak-anak muda untuk datang kat masjid main game. Malahan kami upgrade sistem internet kepada yang lebih laju. So anak-anak ni main PUBG, main Mobile Legend kat masjid. Habis masuk waktu je, diorang semayang. Lepas tu habis, diorang main lagi. Dan juga ada satu saya buat program di masjid. Dia kata, saya tak nak program kat masjid ni sama macam program-program luar. Program cuti sekolah kat masjid kalau kita tengok kan macam-macam. Program jom ke masjid, smart solat, camp hafazan. Diorang kata tak nak, saya tak nak benda tu. Saya nak meluaskan fungsi masjid ni. Habis nak macam mana? Kita buat macam summer camp. So buat perkemahan, buat aktiviti-aktiviti yang diorangkan. So tak keterlaluan kalau saya katakan. Tak salah jadikan fungsi masjid ni. Kalau tuan-tuan nak buat konsert ilmiah, konsert Islamik lah. Konsert Islamik. Sesekali panggil band nasyid kan, buat persembahan untuk
meramaikan dan meraihkan, mewawarkan, oh ada masjid rupanya kat UiTM ni. Kan orang tak tahu. Sama juga dengan orang dulu. Orang dulu panggil ceramah, itu je lah ceramah. Tapi bila kita buat pembaharuan, kita kata okay, kita panggil artis. Boleh orang nak, kalau tak orang sama je ceramah. Itu insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan yang telah diberikan. Dan kita ada sedikitlah cenderahatilah kepada Ustaz sebagai tanda penghargaan kepada Ustaz. Terima kasih kerana datang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi oleh itu kita persilakan kepada Tuan Pengarah lah, Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani untuk menyampaikan cenderahati pada pagi ini. Persilakan. Baik, dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz Izzuan Haji Nordin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul Muttalib Jamil mewakili pihak pengarah di atas penyampaian cenderahati tersebut. Dan terima kasih kepada yang menonton program pada pagi ini. Kami di pihak bahagian Halwal Islam UiTM Shah Alam memohon sebarang kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam program yang sedang berlangsung tadi. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada program yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tangguhkan program pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat ditinggalkan, mari semua kembalilah, kita tidak punya masa. Syariat Allah terlaksana, tiada keraguan padanya. Rahmat Allah mencurah-curah, kemakmuran bertambah. Semoga Allah meridai kita dunia dan akhirat. Mungkinkah akan terjadi jikalau kita terus lengkah, tidak menghiraukan Al-Quran, syariat ditinggalkan. Mari semua hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. Semoga akan indah hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. Bagaikan anak desa